Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Wa lihadzal ma'na qala al-'abid as-sani min al-'ubadi wa kanu sab'atan li Yunus. Ya Yunus, inna minan nas man hubbiba ilaihimun salawatu wala yusiruna alaiha syai'an wa hiya umudul ibadah bisibati lillahi wa sidqi wa tadarru'i wal ibtihal. Dengan ini makna telah berkata abid yang kedua daripada ubat adalah mereka itu 10 orang bagi Nabi Yunus. Ya Yunus, sesungguhnya manusia, di kalangan manusia itu ada yang mereka kasih kepada sembahyang tetapi tidak memberi bekas ke atasnya sembahyang sesuatu. Sedangkan sembahyang itu tiang bagi ibadat dan tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dan benar dan tadarruh dan ibtihal. Ini cerita sambung yang bulan lepas. Jadi Imam Ghazali nak buat kesimpulan daripada perbicaraan berkenaan dengan nafsu, berkenaan dengan takwa. Takwa ni iaitu mematuhi perintah Allah, ayyuta'a fala yu'sa. Itu makna takwa. Kita makna kata taat kepada Allah, masa yang sama kita tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, agama ini didiri dengan 2 perkara penting. Pertama, mematuhi perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan dia. Daripada dua-dua ni dia kata, yang lebih penting meninggalkan larangan Allah. Tak guna dia kata kita buat ibadat banyak-banyak. Dalam masa yang sama kita robohkan ibadat kita tu. Ya, sebab kita buat maksiat. Kita sedekah. Tapi sedekah kita tu tak memberi makna. Dengan sebab kita ungkit. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan, runtuhkan pahala sedekah dengan disebut-sebut ungkit-ungkit. Kita mengaji sikit-sikit, lepas padu'in boleh beramal. Apa? Dia mengaji tinggi-tinggi tapi sombong. Alim tapi sombong, angkuh, bak. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka orang sombong. Beribadat taklah banyak mana, tapi dia jaga perkara-perkara maksiat. Kalau boleh, dua-dua sekali. Lagi kita nak taat bagi kita buat, maksiat bagi kita tinggal. Tapi apa guna arti taat yang banyak kita buat, tapi kita meruntuhkan taat kita itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, mengumpat, mengeji, makin mendorang, angkuh, sombong, kasar. Kata Imam Ghazali yang bulan lepas. Lepas tu nak sambung pula ni. Walihazal makna. Di atas makna ni lah. Ibadat ni diri dua-dua sekali. Buat Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang.
Kalau kita tak boleh banyak buat ibadat, tapi jangan runtuhkan ibadat yang kita buat. Jaga. Jadi, menjaga makna kata benda yang Tuhan tegur tu lebih aula daripada kita membanyak-banyakkan amalan sunat yang Tuhan suruh. Apa kita bangun malam? Banyak-banyak, tapi dalam masa yang sama kita riak, ujuk. Berapa kita buat ibadat banyak-banyak, tapi kita runtuhkan dengan takabur, dengan itu dan ini. Kan? Maka di atas ini makna, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, qala al-abidus sani, berkata abid ahli ibadat yang kedua. Bagi Nabi Yunus ada 10 orang. Mana umat dia yang kuat ibadat. Orang yang kuat ibadat ni Allah buka terang mata hati dia. Terang mata hati dia. Dia nampak benda-benda yang baik, benda-benda ilmu yang tersirat. Allah buka bagi mereka itu. Dan 10 makna kata ahli abid ni, berkata ahli abid yang kedua, dia panggil abid sani, iaitu minal ubat, daripada makna kata ahli-ahli ibadat. Ubat ni jamak dia, abid mufrad dia, singular dia abid, plural dia ubat. Berkata abid yang kedua daripada segala ahli abid yang 10 tu, ya. Wa kanu sab'atan li Yunus, bagi mereka tu ada 10 orang Nabi Yunus. Kalau Nabi Isa dia ada apa? Hawariyun. Kan? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Dan Nabi Isa tanya pada Hawariyun, man ansari ila Allah? Siapa nak tolong aku bantu agama Allah? Qala al-hawariyun, berkata Hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah Isa akan tolong kamu membela agama Allah. Nabi Isa ada Hawariyun. Nabi Muhammad ada sahabat-sahabat yang rapat dengan dia. Kerana Nabi Yunus dia ada ubat. Ubat yang 10. Maka berkata yang kedua daripada ubat yang 10 itu, berkata pada Nabi Yunus, ya Yunus, wahai Nabi Yunus, inna minan nazi, di kalangan manusia itu, man hubbiba ilaihimus salawat, ada kalangan manusia itu kasih kepada ibadat. Bila kasih ni banyak lah artinya buat ibadat. Macam kita suka makan, kenapa? Bila suka makan, banyaklah makan kita. Dan kita suka makanan yang kita suka, tentulah makan banyak arah. Maka kata ubat ni, wahai Yunus, di kalangan manusia ni ada antara mereka hubbiba ilaihimus salawat. Salat satu, salawat ni banyak, sembahyang. Dia suka banyak sembahyang. Sembahyang wajib, sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kita pun kena banyaklah sembahyang. Sebagai bekalan nak balik di akhirat. Macam umur macam saya ni. Paling kurangnya, jangan tinggal sembahyang Jumaat. Jangan tinggal, tak usah tinggal sembahyang Jumaat tu. Kalau boleh, mai awal-awal buat sunat tatul masjid. Kita buat sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Bila lagi nak buat? Nak tunggu bila? Umur dah tua, 60, 70. Mati bila-bila masa boleh sampai. Qabliyah, ba'diyah jangan tinggal. Terutama ni sembahyang sunat subuh tu. Belum azan kita main dalam masjid, sembahyang sunat tatul masjid. Ni sunat-sunat ni, sunat makna kata sunat muakkad, sunnatun muakkadun. Sunat muakkad. Kalau dulu kita buat sunat zuhur tu 2, lah kita buat 4. 4 sebelum qabliyah, 4 ba'diyah. Mudah-mudah kita dah buat 2. Mai dah umur tua ni kena tambah lagi 4, jadi 4. 4 sebelum, 4 selepas. Kita buat, jangan tak buat. Nanti kita menyesal tuan.
Menyesal kalau kita tak buat. Kita mati, kita akan menyesal. Sebab tak buat yang sunat-sunat tu. Quran tu kena baca. Paling kurang 3 muka sehari. Bila lagi nak baca, nak tunggu apa lagi? Bila lagi kita nak tunggu sampai bila? Tambah kita berumur, dia sakit ke memang. Bila dia sakit, kita tak boleh nak tumpuk ibadat sangat. Masa tengah sehat ni lah. Ibadat kena banyak tuan. Tu cerita apa? Cerita Sauban. Sauban ni tuan-tuan, dia ni orang kuat ibadat. Dia berjalan kaki pergi rumah dia, pergi ke masjid Nabi tu. Dia ada sejam. Sejam pergi, sejam balik jalan kaki. Tak pernah tinggal sembahyang Jumaat. Di samping dia pergi sembahyang Jumaat nak jumpa Nabi. Dia rindu kat Nabi. Dia sayang sangat kat Nabi. Satu hari Nabi dapat berita Sauban meninggal. Jadi Sauban ni tuan-tuan sekalian, dengan Nabi dengar kata dia meninggal, Nabi pun pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia tuan-tuan sekalian. Orang dah ke bumi mayat dia dah. Nabi sampai dia dah ke bumi siap dah. Nabi jumpa dengan isteri dia. Nabi tanya isteri Sauban, ada tak Sauban ni wasiat apa-apa? Pesan apa-apa? Ada tak Sauban pesan apa-apa? Isteri Sauban kata dia tak ada pesan apa. Tapi sebelum dia mati, dia bercakap yang kami tak faham. Tak faham apa dia kata. Apa dia kata? Nabi kata, kalaulah jauh. Kalaulah jauh. Dia duduk ulang tu berkali-kali. Kalau jauh, kalaulah jauh. Dia sengah pesan, dia kata pula, kalaulah baru. Kalaulah baru, kalaulah baru. Tu je ulang berkali-kali. Kami tak faham apa dia kata, kami tak faham. Rasulullah SAW kata, Sauban ni, dia setiap hari pergi masjid jalan kaki. Sejam pergi, sejam balik. Bila dia nak mati, Tuhan buka pintu langit. Tuhan tunjuk ganjaran pahala yang dia dapat tu. Dia ulang alik pergi masjid tu. Fakashafna anka rita'aka fabasarukal yawma hadid. Hari ini, hari itu kami kasyaf. Kami buka segala tabir yang duk tutup lama-lama kita tengok langit tak nampak apa. Bila nak mati kita nampak tempat kita tuju. Ke mana kita nak pergi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa buat amal kebajikan besar zarah pun Tuhan tunjuk hari itu. Hang buat jahat sebesar zarah pun Tuhan tunjuk. Dia tengok balasan yang Tuhan nak bagi kat dia. Allah. Kalaulah jauh. Kalau rumah dia tu jauh lagi bagus. Pahala lagi banyak. Sejam berjalan tu macam ni punya pahala. Kalau rumah aku jauh daripada ni, lagi banyak pahala. Kalaulah jauh, kalaulah jauh. Dia kata begitu. Barulah isteri dia faham. Yang kata kalaulah baru tu, dia balik daripada masjid, batuk Isya. Musim sejuk. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, musim sejuk. Ada seorang sahabat duduk bawah pokok terketak-ketak. Sejuk. Dia pakai jubah 2 lapis. Dia ambil jubah luar dia selum kawan tu. Jubah yang dia pakai tu, yang luar tu jubah buruk. Yang dalam jubah baru. Dia bagi jubah buruk, Tuhan tunjuk pahala punya besar. Kalaulah baru. Kalaulah baru. Diulang tu. Kita semua ni menyesal tuan-tuan. Yang duk main masjid, duk main mengaji, buat sembahyang Jumaat, ni pun menyesal. Tak mau buat lebih.
Tambah yang tak buat langsung lagi menyesal. Tuan-tuan kalau kasyaf, tuan-tuan pergi ke kubur. Kalau tuan bagi dengar telinga tuan-tuan, apa orang kubur kata? Mereka minta balik ke muka bumi ni. Rabbana farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Hantar kami balik ke dunia, kami nak buat amal soleh. Kita yang hidup dunia tak mau buat amal soleh. Orang mati tu nak balik dunia, nak buat amal soleh. Betul ya tuan. Kita yang nak di dunia buat alai-balai. Oh, rugi sangat esok menyesal lah tuan-tuan. Mai pakat buat ibadat banyak-banyak. Jadi, walaupun ibadat dia banyak, sembahyang dia banyak. Fala yu'ziruna 'alaiha syai'an. Tetapi tidak memberi kesan atasnya semayang tu sesuatu. Dia diri semayang tu tidak memberi kesan kepada kehidupan dia. Sedangkan Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni mencegah kita daripada munkar. Tapi duk semayang, munkar duk buat juga. Munkar tu buat juga. Yang Nabi kata, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa, tapi tak dapat apa-apa puasa dia. Mereka lapar dan dahaga. Diri sembahyang malam-malam bak penat, tak dapat apa-apa. Sembahyang tak beri kesan. Patutnya lagi kuat sembahyang. Dia bertambah-tambah tuan-tuan. Jauh daripada maksiat. Sembahyang maksiat pun buat. Mana sembahyang dia tak beri kesan dalam hidup dia. Tu Nabi tahu banyak orang bangun malam, dia dapat mengantuk, tak dapat apa-apa. Bila jadi macam ni, mesti cari apa punca dia. Tak mana yang tak kena. Kena cari punca dia. Tak mana yang tak kena. Mungkin niat tak betul, dia sembahyang saja. Tapi sembahyangnya lalai. Jadi kita tuan-tuan sembahyang sepatutnya akhirnya solat ali zikri, sembahyang untuk ingatkan aku. Patutnya lagi banyak kita sembahyang, lagi banyak ingatan kita kepada Allah, lagi takut kita kepada Allah, lagi jauh kita daripada maksiat. Patutnya macam tu. Sedangkan kata Abid Sani ni, wahyal umudul ibadah. Sedangkan sembahyang ni tiang ibadat. As-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tiang sembahyang tu tiang agama. Siapa diri sembahyang, diri agama. Siapa tinggal sembahyang untuk agama. Sepatutnya bila dia sembahyang, agama dia lagi kuat, akhlak dia lagi bagus. Perangai lagi elok. Macam padi. Lagi berisi, lagi menunduk. Ilmu lagi banyak, lagi warak. Lagi tawaduk. Ni lagi banyak ilmu, lagi sombong. Sombong tak tu pasal. Itu dia. Kabar dengar cakap orang tua. Oi, macam mana ni? Tak mana, tak kena ni. Kena cari. Ya. Itu dia. Dan sembahyang itu dikatakan ya bisabati lillah. Sembahyang itu makna tetap menyebabkan kita sabat. Lagi tetap hati kita dengan Allah. Atau daripada sembahyang itu, daripada takbir sampai salam, tak ada satu pun yang boleh lari kita daripada Allah. Start daripada takbir ke ihram, Allah Akbar, dah sebut nama Allah. Saja aku sembahyang, waktu maghrib 3 rakaat. Lepas tu mana ada berhenti. Terus kita baca doa iftitah. Ada ruang kosong tak ada. Lepas tu terus baca Fatihah. Kalau kita berimam, imam baca surah, kita kena dengar dia bacaan dia. Telinga kita duduk dengar dia baca, mana ruang dia kosong. Antara dua pula tuan-tuan sekalian, ada takbir intikhalat. Antara kita berdiri betul dengan nak rukuk. Allahu Akbar. Tak ada celah nak lupa Tuhan. Tak ada celah.
Sama ada cakap kita, telinga kita atau hati kita tak ada celah. Patutnya makna kata kita tetap dengan Tuhan. Tapi hati lalai. Wasidqi wattadarru'i wal ibtihal. Sedangkan sepatutnya itu membawa kita ni benar niat kita dengan Allah. Membawa kita tadarru', ibtihal, merendah diri kepada Allah. Macam mana orang yang jenis macam ni? Sembahyang tidak memberi kesan kepada hidup dia. Patutnya sembahyang memberi kesan, ibadat memberi kesan dalam hidup kita. Ni tak jadi tamana, tak kena ni. Nak kena balik. Itu dia. Wa minhum man hubbaba ilaihi musawm. Di antara mereka pula orang yang kasih kepada puasa sunat. Bukan sekat puasa wajib, puasa sunat. Isnin Hamid tak tinggal. Puasa hari bayat, hari putih. Lagi puasa selang sehari Nabi Daud pun ada. Ada yang puasa hari-hari kecuali hari tasyrik dengan hari raya. Tapi kata ubat ni, abid ni, fala yusiruna alaihi syai'an. Tak memberi kesan kepada hidup dia sesuatu. Duk macam tu lah. Dulu pongek sampai lah duk pongek itu. Dulu kedekut lah kedekut situ lah. Dulu suka mengumpat lah suka mengumpat jugalah. Sedangkan Allah sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kita bertakwa. Apa takwa? Imam Mujahid kata at-taqwa huwa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfara, kata Imam Mujahid. Kita baca dulu ini. Takwa itu ialah Allah Ta'ala sentiasa ayuta'a, ditaati, fala yu'sa, tidak diderhakai. Orang bertakwa tak terhaka Allah zahir dan batin. Sentiasa taat kepada Allah zahir dan batin. Wa yuzkara fala yunsa, Allah Ta'ala sentiasa diingati, tidak pernah dilupai. Itu baru orang takwa. Wa yushkara fala yukfara, Allah Ta'ala sentiasa disyukuri, tidak dikufuri nikmat dia. Tapi puasa tak memberi kesan dalam hidup dia. Jadi ikut mana ni? Wa minhum man hubbiba ilaihi musadaqah. Ada di antara mereka pula yang suka bersedekah. Wala yusiruna 'alaiha syai'an. Tapi sedekah dia tak memberi kesan dalam hidup dia. Sedekah, rajin sedekah. Ni duk kata kat orang. Mana tak miskin, balok, beranak tiap-tiap tahun, anak berlembak, kerja balok. Duk kata kawan tu, duk ungkit, duk kata sakit hati orang. Sedekah bagus, banyak sedekah. Tapi suka duk kata kawan. Maka sedekah dia tak beri kesan. Allah sebut dah, la tabtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan duk batai pahala sedekah kamu dengan sebut-sebut ungkit-ungkit. Bina bangunan runtuh. Bina bangunan runtuh. Dia bina, dia bagi runtuh. Kerja cerdik ya. Mula panggil orang, bina nak buat rumah. Lepas tu panggil orang pergi katok pula. Bagi BO tolak. Tak bodoh. Dia kerja bodoh. Bina bangunan pergi bagi dah siap, bagi BO tolak. Kerja bodoh. Wala yuziruna 'alaiha, tidak memberi kesan kepada sedekahnya itu syai'an, akan sesuatu. Duk macam tu lagu Perangai Lama lah juga, tak berubah-ubah. Lepas tu dia tafsirkan kepada Nabi Yunus. Dia cerita
Dia kata apa? Ya Yunus. Dia kata, wa ana mufassirun laka hadhil khitab. Wahai Yunus, aku nak tafsir kat kamu berkaitan dengan perkara yang aku sebut tadi ni. Rajin sembahyang tak memberi kesan, banyak puasa tak memberi kesan, bersedekah tak memberi kesan. Dia kata macam mana? Waj'al tula salatika lisabr as-sabru. Waj'al tula salatika as-sabru alal ba' sa'iwas wa taslima li amrillahi azza wa jalla. Jadi kalau panjang sembahyang kamu itu di atas sabar. Sebab Allah Ta'ala kaitkan sembahyang dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sebab, dengan sabar dan sembahyang. Maka sembahyang itu sepatutnya mendidik dia menjadi individu yang banyak sabar. Tanda sembahyang kita Tuhan terima, lagi banyak sembahyang kita, lagi sabar kita dalam mengejar dan menghadapi kehidupan ini. Orang menyakitkan hati kita, kita sabar. Orang datangkan bala bencana, kita sabar. InsyaAllah itu alamat dan tanda solat kita Tuhan terima. Tapi kalau sekiranya kita sembahyang kuat, Allah uji sikit, mula melenting, gelisah apa. Kita bimbang, sembahyang tak jadi benteng dalam diri kita. Patutnya lagi banyak sembahyang, lagi sabar. Terutama orang yang berjuang Islam. Banyak ujian dan rintangan yang dia hadapi. Untuk mendapat ketahanan dalam perjuangan, dia kena banyak sabar. Macam mana nak sabar? Kena banyak sembahyang. Bangun malam, puasa, sembahyang sunat banyak-banyak, insya-Allah. Mampu menghadapi segala menah dan tribulasi dalam hidup ini. Asyaddan nasu ala'il anbiya summal ulama fal amsalu summal amsalu. Yang paling teruk terima ujian ni ialah nabi-nabi dan para ulama dan orang yang ikut mereka itu, yang seperti mereka itu. Sebab itu kena banyak orang buat kerja Islam ni, kena banyak sembahyang untuk meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah campak dalam hatinya kesabaran yang tinggi. Jadilah sembahyang kamu yang panjang itu, dia kata akan sabar di atas kesakitan yang diturunkan oleh Allah, yang diuji oleh manusia ke atas kita. Ya. Wa taslima li amrillahi azza wa jalla. Dan kamu taslim, menyerah diri di atas apa saja perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Itu dia. Wa ja'ala saumaka as-sumta anil kulli su'i. Jadi kalau makna puasa kamu itu makna menahan diri daripada segala kejahatan. Tahan mata kita tengok maksiat, tahan mulut kita daripada bercakap, tahan mata kita tengok maksiat, telinga kita mendengar maksiat. Kan? Yang kata puasa saum tu imsakun. Imsak ni menahan diri, bukan setakat daripada perkara yang membatalkan puasa. Pelihara mata kita, telinga kita, lidah kita. Lagi banyak puasa kita, lagi kuatlah sepatutnya kita menahan diri kita daripada segala maksiat. Kata ubat ya Abid Sani kita, waja'al sadaqataka waja'al sadaqataka ya kafil Allah. Jadi kalau sedekah kamu itu menahan daripada menyakiti orang. Fa'al, jangan kita sakitkan hati orang. Kita bagi sedekah, kita sakitkan hati dia, jangan. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan duk sakit-sakit hati orang, dengan duk ungkit-ungkit.
Kadang-kadang tuan-tuan berpuluh-puluh tahun kita bagi. Dengan sebab ungkit, batal tuan-tuan. 30 tahun. Kita bagi tanah. Wakaf tanah. Buat surau. Orang lantik kita duk jadi pengurusi surau. Lepas tu baliklah anak muda pada pondok. Baca sedap apa semua bagus cergas. Orang kampung lantik anak muda ni jadi pengurusi surau yang baru. Dia ungkit. Tanah tu aku yang wakaf. Surau tu 30,000 aku bagi dulu. Tut ambil orang lain jadi pengurusi. 30 tahun punya wakaf diungkit. Berogi getih. Nak bina senang, tapi nak bina susah. Nak untung tu cukup senang juga. Tok Guru pesan, kita bagi tu kita lupa tu ya. Jangan ingat kita bagi, itu anugerah Allah bagi hidayah kat kita, boleh sedekah, boleh berwakaf. Jangan ingat dah, ini anugerah Allah, bukan aku apa pun tak ada. Kata ada apa? Kita tengok orang di belah-belah Selangor, banjir. Kereta habis, rumah habis, kereta benda habis. Dua nak ambil. Tinggal selain sepinggang, habis semua ni. Mujuk anak tak mati. Dia bercerita anak dia dijunjur atas kepala. Mata banjir tu. Nak dukung dia tak boleh. Ayat sampai ke dada. Letak anak atas kepala. Keluar pada rumah, pergi jalan raya. Apa ada pada kata. Semua nak tinggal semua. Dan kita bagi, alhamdulillah. Ungkit-ungkit apa. Masya Allah. Cakap senang nak buat payah. Itu dia. Fa innaka, dia kata, fa innaka la tansadakha bi syai'in. Dia kata, afdala minhu. Dan tidaklah makna kata sedekah akan suatu itu lebih afdal daripadanya. Daripada apa? Menahan diri. Daripada sebut-sebut ungkit-ungkit tu. Dibandingkan dengan yang apa yang kita bagi tu. Dengan kita menahan diri. Menahan diri daripada ungkit tu lebih bagus. Walaupun kita bagi sikit. Hang bagi banyak-banyak. Tapi duk ungkit, duk menyakit hati orang. Tak ada guna. Hang bagi sikit-sikit. Tapi tak ungkit. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Daripada banyak-banyak. Tapi makna kata duk ungkit, duk bagi batai sedekah, bagi hapus pahala tu. Wala tasumu bi syai'in azka minhu. Tidak ada sedekah puasa yang lebih makna kata bersih. Makna kata daripadanya. Puasa apa? Puasa yang menahan diri tadi ni. Puasa makna hari-hari puasa. Tapi mata liar tengok maksiat. Telinga liar dengar maksiat. Mulut liar bercakap benda-benda mengarut. Daripada kita puasa sikit ya. Tak banyak puasa 6. Lepas puasa Ramadan puasa 6. Tapi kita tahan berjaya menahan diri kita. Dengan puasa yang sedikit tu lebih bagus. Daripada puasa banyak. Tapi kita runtuhkan dia. Dengan perbuatan-perbuatan kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza alimta anna janibal ijtinab aula biri'ayati wal ijtihadi fi. Maka apabila engkau tahu bahawasanya iaitu menjauhkan daripada larangan-larangan Allah itu lebih aula, lebih utama. Dia kata dengan memberi riayah dan juga ijtihad padanya. Ya. Bila kita faham, retilah apa yang diterangkan tadi ni, kita faham. Kita kena fokus memelihara hati kita daripada membatalkan ibadat-ibadat yang kita buat tu. Kita berjuang berjihad macam tu tuan-tuan. Ya, kita berjuang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita berjuang hebat-hebat tapi kita letak matlamat kerana keduniaan. Kan? Kerana dunia
habuan-habuan keduniaan. Kita berjuang tak terang mana, tapi penuh dengan ikhlas. Itu jauh lebih baik kita berjuang hebat, tapi hati kita penuh dengan ketakburan, hasad, dengki. Nak cari harta benda dunia dan sebagainya, buat letih saja. Balik sana besok, apa pun tak ada. Sia-sia. Kita nak berjuang hebat, niat pun hebat, dua-dua kita nak hebat. Jadi kita biarlah macam tu. Tapi jika dibandingkan orang tu berjuang tak hebat mana, tetapi makna kata dia dapat pelihara dengan hati dengan ikhlas, itu lebih baik berjuang hebat. Tak saya tengok banyak orang tuan-tuan juang hebat, bergegar. Dia tengok akhirnya pasal apa dia jadi macam tu. Tinggal perjuangan, lompat pergi parti lain. Tuan-tuan cari-cari, tuan-tuan akan jumpa punca dia. Tak ikhlas dalam perjuangan. Orang yang ikhlas ni kita perhati tengok tentang kehidupan dia. Allah pelihara dia. Dia boleh tergelincir daripada garisan perjuangan Islam. Kita tengok, kita takut. Jadi kita tak hebat terang mana, dia pun lebih hebat daripada kita. Macam mana orang hebat ni boleh terpelanting? Allah keluarkan dia daripada perjuangan Islam. Dia keluar tuan-tuan, macam dia tak pernah kena Islam. Dia duduk bawah kepimpinan ulama. Bila dia keluar, dia kata kat ulama pelik-pelik. Saya takut tuan. Cukup takut. Lepas tu jaga diri kita, cakap mulut kita jangan lebih-lebih, pelihara elok, sembahyang banyak, puasa sunat, baca Quran. Inilah pendinding diri kita daripada tergelincir berjalan yang sebenar. Oh, jangan baik. Saya kena rapat. Ni bukan kawan ni, semua kena rapat. Bila dipelajari macam saya takut tuan. Saya takut diri saya takut. Oh, cukup takut tuan, cukup takut. Tengok cara cakap mereka, cara perbuatan mereka, sikap angkuh mereka. Seolah-olah mereka tak pernah berada dalam sebuah gerakan Islam. Seolah-olah mereka tak pernah duduk di bawah kepimpinan para ulama. Seolah-olah. Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Takut tunggu kita pun. Itu dia. Jadi bila kita dah faham bahawa menjauhkan itu lebih utama. Kita fokus sungguh-sungguh. Jaga diri kita. Jaga akhlak kita. Islam ni indah dengan sebab akhlak. Bila akhlak kita tak elok habis. Akhlak penting. Kita sebab kita ni aman. Banyak laporan yang sampai kat kita. Dia pun bukan orang alim, bukan ilmu tinggi. Tapi bekerja kerana Allah Ta'ala. Banyak orang puji mereka. Baguslah anak muda macam ni. ARC. Dok pergi perbaik motor orang. Cari duit, gutit rumah, dapat duit, pergi perbaik motor. Yang kena banjir tu. Tenggelam di ayak. Start motor sampai hidup. Buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu tak banyak mana, tapi ya Allah, niat tu penting, ikhlas tu. Jujur. Yang ni yang penting sekali. Allah Rabbi ya Karim. Begitu kata musannif, bila kita faham perkara yang begitu, wa iza alimta, bila kamu dah faham, kamu dah reti bahawa meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada banyak mengerjakan maksiat, mengerjakan taat. Walau kita buat taat tak banyak mana, tapi maksiat kita jaga, itu lebih bagus daripada banyak taat kita buat dan sama banyak pula maksiat kita buat. Itu dia. Bila kita faham dah macam ni, inna janibil ijtina, maka menjauhkan benda-benda yang makna kata dilarang oleh Allah Ta'ala itu Allah. Lebih utama birri'ayah, engkau pelihara, kau ra'i kan dia. Kita ra'i benda-benda macam ni, ambil perhatian sungguh-sungguh. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita, jaga kaki kita, jaga hati kita. Jangan kita jaga maksiat zahir saja, maksiat batin pun kita kena jaga, kena pelihara. Jangan ada hasad dengki.
Patutnya lagi ibadat banyak kita buat, hati kita makin bersih, makin bersih. Tak ada hasad dengki ke orang. Mana? Duk riak nak tunjuk ke orang. Satu lagi dipanggil apa? Masyhur, suka masyhur. Syahrul. Tak ada suka masyhur. Dia tak ada cita-cita nak jadi masyhur. Benda-benda macam ni. Bila hati kita hilang penyakit-penyakit yang macam ni, tuan, kekotoran-kekotoran ini, maka Allah tuangkan hati kita, tuan-tuan, bercahaya. Nur masuk dalam hati. Inna nuro idza dakhalal qalba infasaha wa syaraha. Sesungguhnya nur bila masuk hati, dia lapang dan terbuka. Hati kita bercahaya, lagi yakin dengan akhirat. Lagi kuat keyakinan kita dengan akhirat, lagi kuat ibadat kita, tuan-tuan. Lagi kuat ibadat kita. Baca Al-Quran kita banyak, bangun malam kita banyak, puasa sunat kita banyak. Dia main jadi macam tu. Pasal apa? Allah dah bagi nur, cahaya dalam hati kita dah terang benderang. Dengan sebab kita jaga diri kita. Jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Itu dia. Ya, wal ijtihadi fi, dan bersungguh-sungguhlah engkau padanya memelihara benda yang merosakkan amal. Jangan jaga ada hasad dengki. Hasad dengki ni, tuan-tuan, dia ibarat kayu yang kita kumpul, kayu kering, tuang minyak petrol, cucuk-cucuk, habis. Hasad dengki itu menghapuskan amal ibadat kita. Kita bina amal ibadat banyak, tapi masa sama kita hasad dengki ke orang. Jadi hasad dengki ni banyak, habis amal yang kita diri. Baik kita buat ibadat sikit, tapi tak ada hasad dengki, ibadat kita tu selamat. Walaupun sikit, ni buat banyak-banyak, tapi hasad dengki kawan ni, kan? Kita mengaji, kita jumpa lah hasad, macam mana cerita hari tu banyak dah. Bab hasad dengki dan sebagainya. Jangan ada benda-benda macam ni. Ya, itu dia. Fa in hasala laka syatrani jami'a, maka jika hasil bagi engkau kedua-dua syarat ni, dua-dua sekali, ibadat pun banyak, jaga jangan bagi rosak ibadat pun kuat. Dua-dua kita jaga, dua-dua kita miliki. Hebat. Ibadat banyak, puasa Isnin habis, semayang Jumaat tak tinggal, Qablah Ba'diyah tak tinggal, mengaji lagi tak tinggal. Ya Allah. Masa yang sama dia bersungguh-sungguh jaga jangan bagi rosak. Dia tak mau jadi orang hasad dengki, tak ada riak, tak ada ujub, ikhlas ibadat. Allah. Mulut dia jaga, mata jaga, telinga jaga. Oh, hebatlah tuan-tuan. Itu dia. Al-iktisabu wal-ijtinab. Dua-dua kita jaga. Ibadat pun banyak. Ibadat ni tuan-tuan kena buat, jangan tak buat. Kena buat. Tambah kita berumur ni lagi kena buat banyak-banyak. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan cerita dalam surah Munafiqun. Orang nak mati ni tuan-tuan, bila dia nak mati, nyawa dia sampai ke dada dah, dia tahu dah dia tak ada harapan untuk hidup. Dia rasa tak ada peluang dah. Dia pun minta kat Tuhan. Apa dia minta? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika engkau panjangkan umur aku ila ajalin qarib, kepada masa yang terdekat, bagi panjang sikit umur aku 2-3 minit pun jadilah ya Allah. Dia minta kat Tuhan nak panjangkan sikit lagi umur. Nak buat apa? Hang nak buat apa? Kalau umur aku bagi panjang 2-3 minit, hang nak buat apa? Fa asaddaqo, aku nak sedekah, aku nak wakaf, aku nak sumbang kat masjid.
Aku nak bantu anak yatim. Aku nak tolong pondok, nak tolong tahfiz. Aku bagi ke hang umur 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Hang tak teringin nak bersedekah, nak berwakaf. Bila nak mampu, baru minta nak sedekah. Apa dah? Wa akum minas salihin. Kalau kau panjangkan sikit umur aku nak amal soleh. Aku nak pergi masjid. Aku nak berjemaah. Aku nak mengaji. Tuhan bagi kat kita umur 60-70 tahun tak mau pergi masjid. Dekat nak mati baru nak pergi masjid. Apa punya bodoh. Ni tumpang dua ada ni. Tuhan bagi umur kat kita, kesihatan kat kita, buatlah banyak-banyak. Jangan duk fikir lain pada apa-apa dah. Fikir nak buat ibadat, nak balik jumpa Tuhan dah. Sebelum Allah datang kita sakit tuan. Kena sakit tak payah. Demam kencing kerak lah, tak larat diri lama lah, itulah, inilah, macam-macam. Masa tu pun dah kita dah rasa rugi dah. Dulu kita masa sihat tak mau buat sungguh-sungguh. Kita kena buat ibadat banyak-banyak. Bila kita faham, dua-dua ni kita nak buat. Yang Tuhan suruh pun aku nak buat, yang Tuhan suruh tinggal pun aku nak tinggal. Aku tak maulah nak dengki hasad orang kat orang. Aku tak maulah nak sakit hati orang. Tak mau semua ni aku tak mau buat dah. Aku nak buat ibadat, aku nak buat sungguh-sungguh cara ikhlas. Kalau macam tu punya cara, faqadis takmala amruka wa asala muraduka. Maka sesungguhnya telah sempurnalah urusan engkau. Sebagai hamba Allah Ta'ala, sempurnalah ibadat kita. Buat yang Tuhan suruh, wajib dan sunat. Tinggal sungguh-sungguh yang Tuhan larang, haram dan makruh, zahir dan batin. Buat betul-betul itu Tuhan, insyaAllah. Ni saja yang kita nak bawa balik pergi akhirat. Siapa pun tak boleh tolong kita betul itu Tuhan. Imam Ghazali kata apa? Dia kata kalau kita mati tuan-tuan, orang sebut nama kita 3 hari ya. Lepas tu orang akan lupa kat kita. Seolah-olah kita tak pernah wujud di muka bumi Allah Ta'ala ni. Tinggallah kita seorang diri. Dengan siapa? Dengan amal ibadat kita. Itulah nak tolong kita tu. Tu kena buat banyak-banyak. Buat sungguh-sungguh. Kalau hidup kita buat dua benda ni, yang Tuhan suruh kita buat, yang Tuhan larang kita tinggal, maka sempurnalah tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asala muradaka, hasillah murad engkau. Yakni maksud engkau, cita-cita kita nak jadi hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba kita. Bahagialah kita di sana tuan-tuan. Masya Allah. Itu dia. Wa qad salimta wa ghanimta. Dan sesungguhnya salimta, selamatlah kita engkau. Kita nak mati pun malaikat mai. Dan lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semuanya orang yang berkata Tuhan kami Allah, dan mereka beristiqamah, tegak berdiri melaksanakan perintah Allah. Bila dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat jumpa dia. Apa kata malaikat tu? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku datang ni nak bawa kabar gembira daripada Allah Ta'ala. Seperti yang Allah janjikan ke atas kamu. Serentak dengan itu tuan-tuan, Tuhan berfirman, fakashafna anka rita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah buka pintu langit tuan-tuan. Penglihatan kita itu amatlah tajam. Tersenyum tengok. Lambaian bidadari, kicauan burung kita ada dengar. Kita ada nampak ayat sungai mengalir tu, kita nampak dah.
Setengah ulama kata telah tercium bau syurga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, tenang dalam mengerjakan ibadat kepada Allah, tenang menghadapi ujian-ujian Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam syurgaku. Masuklah bersama-sama dengan hamba-hambaku. Kita dijemput oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan. Apa tak selamatnya kita? Orang suar mayat kita adalah gubuk, tuan-tuan. Nabi kata, gubuk sambut. Gubuk kata apa? Marhaban wa ahlan. Selamat datang, wahai saudaraku. Gubuk serta mata, kata Nabi, meluaskan diri dia. Seluas mata memandang. Dan Allah perintah kepada malaikat, tebuk satu lubang daripada kubur tu sampai syurga. Bau-bau syurga tu masuk dalam kubur. Bau harum wangi. Mayat ni lena tu, sebab tak sedap apa. Sampai tiupan sangka kala tu baru dia terjaga. Tuan-tuan tak mahukan kehidupan macam ni. Ibadatlah banyak-banyak. Jangan buat kerja mengarut. Jaga mulut, jaga telinga, jaga mata, jaga semua. Inilah tuan-tuan yang nak tolong kita, nak bantu kita. Sebaliknya, sebalik apa yang kita kata, kita nak mati, malaikat main juga. Dia main maki, tuan. Haram jadah punya orang. Hidup 60-70 tahun, tak mau sembahyang, masjid tak mau pergi, mengaji balok, mengkedarah arak. Dia maki, tuan. Takut, malaikat tu gerun, tuan. Malaikat maut ni, kalau orang yang jahat, fasik, zalim, kafir, Allah, dia main, kita tengok muka dia, terketak-ketak, terbeliak biji mata tu. Orang kafir ni, tuan-tuan, mereka bila mati, mayat mereka make up. Buat apa make up? Lidah terjuluk, mata terbeliak. Mereka make up. Serentak dengan itu, tuan-tuan, fakasyafna anka rita'aka fabasarukal yang mahdi. Allah buka pintu langit. Mereka tengok neraka Allah, tuan-tuan, menggelupur. Betul, tuan-tuan. Menggelupur. Masuk kubur. Kubur pula. La marhaban wala ahlan. Kubur kata tak ada. Hang bukan geng aku. Serta mata, tuan-tuan, kubur hibit si mayat. Nabi tunjuk tangan dia legutu, tuan-tuan. Legutu. Tak cukup dengan tu, Allah lepaskan 70 ekor ular yang berbisa. Ular ni Nabi kata kalau seekor jatuh ke bumi, dia sembuh bisa. Bumi yang kena bisa ular ni, dia takkan tumbuh tumbuh-tumbuhan sampai kiamat. Ular ni 70 ekor, patuh, koyak, gigit sampai kiamat, tuan. Mana nak tahan? Padankah kita duduk atas muka bumi, duduk lalai masjid, tak main bayang, tak main jemaah, tak main mengaji, tak main, kita jumpa azab Allah besok. Padankah? Baik kita buat ibadat. Kembalilah ke jalan Allah. Bila lagi? Hang tak boleh lari pada maut. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulakhikum. Kata oleh Muhammad, maut yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan menemui kamu. Tak salah lari lah. Nak pergi mana? Tambah kita kuih berumur, Allah, sedaplah, insaflah. Mainlah kita balik. Buat persiapan sungguh-sungguh untuk balik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau boleh, dua-dua kita buat. Ibadat pun banyak. Dan masa sama kita kuat jaga diri kita daripada perkara yang tak elok. Jaga mulut, jaga lidah kita, jaga anggota kita, hati kita jaga elok.
fa illam tablul fa illam tablu illa ila ahadihima fal yakun zalika janibal ijtinab. Batas lama. Kata Imam Ali, kalau kamu tidak boleh, makna kata tablu, nak buat dua-dua tadi ni, illa ahadihima, melainkan satu saja. Satu. Kalau kita buat ibadat banyak, tapi kita suka duk cerita ke orang, suka duk riak, suka duk cerita ke orang, kita lagi banyak ibadat kita, lagi banyak kita menyanyi. Tak boleh nak jaga ibadat kita tu. Kan tak? Itu dia. Habis nak buat mana? Fal yakun zalika, maka jadikan olehmu demikian itu janibal ijtinab. Baiklah kita jaga, kita utamakan memelihara diri daripada benda yang Tuhan larang. Walaupun ibadat kita tak banyak mana, kita setakat mana kita semayang sunat berjemaah, semayang fardu jemaah, buatlah sikit-sikit, mengaji kadang mai, kadang tak mai. Lepas tu tahajud pun kadang dalam seminggu dapat sekali, 2 kali. Ibadat kita tak banyak mana. Tapi makna kata kita jaga diri daripada merosakkan. Pilih yang tu. Daripada ibadat kita banyak, tapi banyak kejahatan kita buat apa. Buat ibadat banyak, tapi riak, takabur. Takabur nombor satu tu. Sombong. Hasad, dengki, semua ada kat kita. Dengan cara yang macam ni, patah selama lebih selamat daripada engkau. Buat ibadat tak banyak mana. Ilmu kita mengaji tak banyak mana. Fardu'in lepas. Banyak-banyak tak lepas. Tak ada lah banyak-banyak. Tapi kita tak jadi orang yang menyakitkan hati orang. Tak jadi orang yang sombong, hasad, dengki dan sebagainya. Itu lebih bagus. Illam taghnam. Dia kata, wal aqsirta wa illa qasirta. Dia kata syataraini jami'ah. Kalau tidak, makna kata rugilah engkau. Dia kata daripada semuanya sekali. Kalau kita tak boleh pelihara dengan baik, maka rosak terus ibadat kita. Dengan sebab kita suka buat apa yang Tuhan larang. Ya. Oleh itu, wa ma yanfa'uka qiyamul lail. Maka tidak memberi faedah pada engkau qiyamul lail engkau. Kita bangun malam banyak, kuat. Tapi penuh dengan hasad dengki hati kita. Sombong, takabur dan sebagainya. Buat apa? Banyak-banyak ibadat. Tapi kita mana suka cerita ke orang. Tak ikhlas. Banyak mana kita banyak mana hasad dengki, takabur dan sebagainya. Apalah untung, apalah manfaat qiyamul lail kita yang banyak itu. Ya. Wa ta'abuhu, maka memenatkan saja bangun malam kita. Berapa banyak orang kuat bangun malam, dia tak dapat apa-apa, melainkan mengantuk yang dia dapat. Esok paginya, dia hapuskan ibadat qiyamul lail itu. Malam berdiri tegak-tegak tok-tok, siang habis. Esok puasa banyak-banyak. Puasa banyak-banyak, malamnya habis. Besoknya habis. Dia rosakkan amal ibadat dia. Dia bina bangunan, dia runtuhkan bangunan itu. Semua, kata Imam Ghazali, dia kata, bitahu. Itu dia. Kemudian, maka dia runtuhkan, dia robohkan ibadat yang dirikan tu dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala biiradatin wahidah, dengan makna kata kehendak yang satu. Hati dia tu ada benda yang tak elok, nak tunjuk kat orang ke, nak riak ke, ataupun bagai-bagai perkara yang tak elok, maka makna kata menyebabkan ibadatnya tu jadi rosak. Maka dia dapat mengantuk saja.
Ya. Fama yu'nika siyamuna arin tawilin. Maka tidak memberilah, makna kata faedah di atas puasa kamu sepanjang hari yang panjang. Summa tufsidu bi kalimatin wahidin. Maka kamu batalkan pahala sedekah kamu, pahala puasa kamu itu dengan kalimah yang satu. Menyakitkan hati orang, cakap benda-benda yang menyombongkan diri. Apa semua ni baluk puasa. Tengok aku rajin puasa. Sombong, angkuh. Tuhan tak suka. Maka ibadat kita ni untuk dengan sebab kalimah kita yang satu. Perbuatan kita yang menyalahi syarak. Jadi kesimpulan yang kita nak sebut malam ni ialah, makna kata kalau boleh-bolehnya kita nak ada dua sekali. Seperti mana ibadat kita yang kuat kita buat. Begitulah kita tanamkan di hati kita sungguh-sungguh. Kita tak mau batalkan pahala sedekah, pahala ibadat kita tu. Karena kita kena bawa ibadat, kita kena banyak ibadat. Untuk perjalanan yang jauh. Masuk kubur 4,000 tahun. 4,000 tahun duduk dalam kubur. Belum lagi cerita sana pada mahsyar. Di akhirat. Memerlukan ibadat yang banyak. Ibadat kena banyak. Kita buatlah ibadat banyak-banyak, tuan-tuan. Dan masa yang sama kita pertahankan diri kita. Jangan batalkan ibadat kita tu dengan kita buat benda-benda yang boleh merosakkan ibadat kita. Sama ada percakapan, atau melalui perbuatan kita, atau melalui niat kita yang tak elok. InsyaAllah. Itulah cara yang terbaik, tuan-tuan. Kena banyak ibadat. Tak boleh ibadat sikit, tak boleh. Kena ibadat banyak. InsyaAllah. Sampai situ, insyaAllah, kita akan sambung masa akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtin bi salihati amalana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.